falsafah pendidikan kebangsaan dan latar belakang pendidikan di Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan adalah satu cara yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia untuk menambah baik dan mewujudkan standard pendidikan yang lebih baik untuk warga Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan atau FPK telah digubal dan dinyatakan secara rasminya pada tahun 1998. Ini berikutan pertimbangan laporan Akta Pendidikan yang menyatakan falsafah ini berteraskan ideologi budaya rukun negara dan masyarakat Malaysia. Falsafah ini digunakan untuk melatih insan yang berakhlak tinggi dan berpekerti. Berdasarkan pendidikan yang dipelajari di institusi, semua potensi manusia dapat berkembang dengan segala aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Seterusnya, konsep FPK. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud pengetahuan mengenai pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi atau sebagai dasar kepada ilmu-ilmu lain. Falsafah berasal dari bahasa Yunani. Filio yang beri makna cinta dan safah memberi makna kebijaksanaan. Kedua-duanya bermaksud cinta kepada kebijaksanaan dan kearifan. Manakala, kebangsaan secara umumnya bermaksud sebagai sesuatu yang universal atau sejagat. Para pendidik menjadikan pendidikan kebangsaan sebagai rujukan dan prinsip untuk melahirkan insan yang bijaksana, sekaligus untuk memajukan lagi sistem pendidikan di Malaysia dalam merealisasikan misi dan visi Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekarang kita pergi kepada isi pertama, iaitu konsep falsafah pendidikan kebangsaan kepada jasmani mahasiswa membentuk mahasiswa yang sihat dan berketerampilan. Sebelum itu, saya akan memberikan definisi jasmani dari segi bahasa dan istilah. Jasmani dari segi bahasa membawa maksud kepada badan, tubuh atau jasad. Jasmani sering disebut atau dikenali dengan panggilan fizikal. Menurut Freeman, beliau percaya bahawa konsep jasmani merangkumi pendidikan jasmani yang membawa kepada pembangunan fizikal dan mental. Ia berfokuskan pada 3 faktor utama pendidikan iaitu psikomotor, kognitif dan afektif. Lamke pula berpendapat bahawa pendidikan jasmani ialah satu proses membolehkan individu mempelajari kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecerdasan yang tinggi. Seterusnya, kita pergi kepada falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek jasmani. Falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek jasmani ini bermaksud pendidikan melalui fizikal di mana banyak daripada objektif pendidikan dicapai melalui aktiviti yang melibatkan otot-otot dan sendi-sendi. Falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek jasmani ini merupakan program yang menumpukan aktiviti atau kegiatan fizikal yang ditumpukan di pusat pendidikan seperti sekolah dan universiti. Contoh falsafah pendidikan kebangsaan bagi aspek jasmani yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia ialah mewajibkan aktiviti kokurikulum di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah serta di peringkat universiti. Kerajaan telah menetapkan standard kurikulum untuk pelajar-pelajar seperti Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK, Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM. Standard kurikulum ini bukan sahaja menekankan mengenai kurikulum, malah turut menekankan aktiviti ko-kurikulum dalam kalangan pelajar di mana pelajar wajib untuk menyertai aktiviti unit badan beruniform, sukan dan permainan serta kelab dan persatuan. Kemudian, jasmani mengikut perspektif Islam. Islam adalah agama menyeluruh syumul yang melatih umatnya untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan pada masa yang sama tidak meminggirkan perkara yang berkaitan dengan duniawi. Oleh itu, amalan bersukan dan beriadah adalah sebahagian daripada perkara yang perlu dititikberatkan bagi melahirkan seseorang yang sihat tubuh badan serta berketerampilan. Contoh aktiviti jasmani zaman Rasulullah atau lebih dikenali sebagai sunnah Rasulullah adalah seperti berkuda, memanah dan berenang. Islam juga menekankan berkenaan makanan dan minuman yang diambil oleh manusia. Islam mengharamkan setengah jenis makanan dan minuman seperti arak dan dadah. Pengharaman arak ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Menurut surah Al-Baqarah ayat 219, meminum arak adalah dosa besar dan lebih membawa kemudaratan dari membawa kebaikan. Tambahan pula, arak dan dadah merupakan sesuatu yang memabukkan serta diklasifikasikan sebagai kotoran atau najis. Makanan yang kotor merupakan punca kepada segala jenis penyakit.
Selain itu, makanan dan minuman yang diambil dapat memberikan impak kepada tingkah laku serta kesihatan dalaman dan luaran seseorang. Akhir sekali, saya akan bercakap mengenai kesan falsafah pendidikan kebangsaan kepada jasmani mahasiswa. Mahasiswa dapat menjadi seseorang yang lebih produktif. Dengan adanya tubuh badan yang sihat dan disiplin yang tinggi, sesuatu tugasan harian dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, mahasiswa dapat melaksanakan amalan wajib sebagai seorang Muslim, iaitu solat 5 waktu dengan lebih baik dan sempurna. Bukan itu sahaja, mahasiswa juga lebih cenderung untuk melakukan amalan-amalan sunat seperti solat sunat dan puasa sunat. Menurut kajian oleh beberapa penyelidik bioperubatan dari Universiti Malaya, terdapat banyak faedah solat dari sudut saintifik. Antaranya adalah dapat menurunkan kadar degupan jantung, mengaktifkan otot lantai pelvik dan mengurangkan sakit pinggang. Sekiranya tidak memiliki tubuh badan yang sihat, seseorang itu akan selalu merasa lelah dan penat sehingga sanggup mengabaikan tuntutan agama. Emosi dapat didefinisikan sebagai satu perasaan yang muncul secara natural terhadap diri seseorang manusia, seperti timbulnya perasaan marah, kecewa, gembira, sedih dan sebagainya. Menurut Hatteser dalam mujiran DKK 2007, emosi dapat diekspresikan melalui tubuh badan dan juga reaksi wajah seseorang terhadap sesuatu keadaan yang berlaku. Selain itu, di dalam teori emosi James Lange yang dicadangkan oleh ahli psikologi William James dan ahli fisiologi Carl Lange mengatakan bahawa emosi disebabkan oleh tindak balas fisiologi pada peristiwa. Dalam erti kata lain, teori ini mendakwa bahawa manusia mempunyai tindak balas fisiologi terhadap rangsangan persekitaran yang kemudiannya ditafsirkan sebagai pengalaman emosi. Keseimbangan falsafah pendidikan kebangsaan juga telah diterapkan di dalam aspek jari iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang boleh dicapai melalui proses pembelajaran dan pengajaran. Jika dilihat, emosi sangat berkait dengan aspek jasmani iaitu kesihatan tubuh badan yang perlu diselaraskan dengan kesihatan emosi dan mental seseorang. Oleh itu, sebagai alternatif untuk memastikan pelajar tidak hanya tertumpu pada kesihatan tubuh badan, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan beberapa subjek untuk diaplikasikan di sekolah seperti subjek pendidikan jasmani dan kesihatan, pendidikan moral, pendidikan muzik, pendidikan seni visual serta kelab kebudayaan dan kelab-kelab lain yang ditubuhkan agar dapat membantu menaikkan semangat emosi seseorang pelajar. Seterusnya, emosi yang stabil dapat melahirkan individu yang sihat dan sentiasa positif serta dapat melahirkan perasaan kasih sayang yang dapat membantu dalam membangunkan negara yang harmoni. Aspek ini juga dapat dibentuk di sekolah jika seseorang pelajar itu mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikannya secara sendiri. Mereka boleh berjumpa dengan guru kaunseling untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Dengan cara ini, pelajar dapat mengurangkan rasa serabut dalam diri dan dapat menyelesaikannya secara baik dan teratur. Tetapi, ada juga sesetengah pelajar yang tidak selesa untuk menceritakan masalah yang dihadapinya kepada guru. Oleh itu, penubuhan Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya PRS di setiap sekolah juga merupakan salah satu alternatif yang sangat bagus dalam membantu pelajar. Berdasarkan hadis, ayat-ayat Al-Quran serta pandangan para ulama, kejadian manusia lebih cenderung ke arah jasmani dan rohani. Tetapi Islam juga tidak menafikan bahawa wujudnya unsur emosi dalam diri manusia. Malah di dalam Al-Quran juga telah menyebutkan beberapa emosi yang ada dalam manusia seperti emosi marah, takut, gelisah, sedih, gembira dan sebagainya. Sebagai contoh yang pertama iaitu emosi takut digambarkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai satu emosi yang boleh menikam dan terbakar di dalam hati kerana ia datang daripada sesuatu perkara yang sangat dibenci seperti apabila perlu berhadapan dengan situasi yang mendatangkan kemudaratan. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang emosi takut, perasaan takut dalam diri manusia adalah perasaan takut kepada Allah SWT dan takut kepada kematian serta kemiskinan. Seterusnya, emosi sedih muncul apabila seseorang itu mengalami masalah atau situasi yang mengecewakan seperti luka atau sakit dan juga dapat membuatkan seseorang itu merasa sangat tertekan dan boleh membawa kepada kemurungan jika tidak dapat mengawalnya dengan betul. Oleh itu, apabila seseorang merasa sedih yang teramat, mereka perlu melakukan aktiviti yang menggembirakan seperti senaman atau melakukan aktiviti sosial. Selain itu, bagi emosi marah pula muncul apabila seseorang itu berada dalam keadaan tidak puas hati atau dendam terhadap sesuatu perkara yang tidak disenanginya.
Kesannya, falsafah pendidikan kebangsaan memberi kesan yang sangat penting dalam segi emosi kepada mahasiswa kerana dapat membantu individu mengawal emosinya dengan cara yang lebih baik, serta mengamalkan pemakanan yang sihat dan cukup zat juga dapat membantu individu itu menjadi lebih cergas. Terlalu beremosi juga tidak bagus kerana boleh mendatangkan penyakit yang memudaratkan, seperti apabila seseorang itu terlalu sedih boleh mendapat penyakit jantung, terlalu bimbang akan sesuatu juga boleh memudaratkan buah pinggang. Terlalu takut juga tidak bagus kerana boleh menyebabkan kemurungan. Oleh itu, dengan FPK ini dapat memberikan impak yang positif kepada masyarakat, terutamanya mahasiswa. Penjagaan emosi ini sangatlah penting, terutamanya apabila negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menjadikan hampir 0.5 juta warga Malaysia menghadapi masalah kemurungan kerana terpaksa menanggung masalah kehilangan pekerjaan, dan bagi pelajar pula perlu belajar secara atas talian yang menjadikannya agak sukar untuk diatasi pada permulaan kerana pembelajaran sebegini masih lagi baru bagi pelajar. Yang lebih membimbangkan bahawa statistik yang dikeluarkan pada akhir tahun 2019 menunjukkan hampir 2.3% rakyat negara ini yang berusia 16 tahun ke atas mempunyai masalah mental. Peningkatan yang ketara dalam kalangan remaja sangatlah membimbangkan jika tidak diambil tindakan dengan pantas. Oleh itu, dengan adanya falsafah pendidikan kebangsaan ini dapat membantu individu yang mengalami masalah agar menjumpai cara untuk menghadapinya supaya tidak menjadi lebih serius. Emosi juga mampu menjadi punca utama bagi penyatuan umat manusia tidak kira agama, bangsa, warna kulit, umur, budaya serta pegangan pemahaman politik. Emosi difahami sebagai sifat yang universal dan merangkumi sifat empati, kemaafan, belas kasihan serta kerjasama. Tetapi emosi juga boleh menjadi salah satu faktor yang mampu memecahkan umat manusia dengan emosi marah dan benci. Oleh itu, individu yang maju merupakan individu yang mempunyai tahap emosi yang seimbang. Isu yang seterusnya adalah konsep pengaruh falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek rohani kepada mahasiswa bagi melahirkan mahasiswa yang berakhlak mulia dan beradab tinggi. Rohani boleh didefinisikan melalui dua kategori, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, rohani bermaksud roh, iaitu sesuatu yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam badan manusia. Dengan roh yang dimiliki ini, manusia akan menjalani kehidupan mereka di atas muka bumi ini. Manakala, dari segi istilah pula, rohani bermaksud kerohanian atau unsur rohani merupakan satu unsur yang melibatkan kepercayaan dan pegangan melalui roh, batin, jiwa, hati dan fikiran yang terdapat dalam diri seseorang. Secara umumnya, rohani merupakan satu unsur yang bercanggah dengan unsur jasmani kerana ianya bukan berbentuk fizikal, malah rohani merupakan unsur yang tidak dapat disentuh dan dilihat oleh mata kasar seseorang manusia. Menurut pandangan Islam, unsur rohani bermula daripada asal-usul kejadian manusia di mana manusia diciptakan daripada tanah liat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudiannya diberikan personaliti yang tersendiri. Proses kejadian manusia ini mempunyai 6 peringkat, di mana peringkat yang terakhir iaitu peringkat ke-6, nafsu roh, adalah fasa tiupan roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam badan manusia. Roh manusia mempunyai unsur-unsur yang terdiri daripada al-qalb yang melibatkan hati, al-nafs yang melibatkan nafsu dan al-aql yang melibatkan akal fikiran. Justeru, pemantapan akidah dan akhlak dalam cara Islam adalah amat penting bagi mahasiswa sentiasa menyedari bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Antara contoh yang boleh dipraktikkan bagi memantapkan akidah dan akhlak seseorang mahasiswa itu adalah seperti menunaikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran serta menjauhi sifat-sifat mazmumah. Seterusnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek rohani. Falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia dalam aspek rohani adalah berdasarkan oleh kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang melibatkan keagamaan. Hal ini demikian kerana sasiah diri yang baik merupakan suatu perkara yang amat penting bagi seorang mahasiswa untuk diselaraskan dengan akademik yang cemerlang. Dalam konteks ini, sistem pendidikan yang telah diselia oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) merupakan antara sistem yang amat penting dalam falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia.
Antara contoh falsafah pendidikan kebangsaan di bawah naungan Kerajaan Malaysia adalah kerajaan mewajibkan subjek pendidikan Islam di dalam sistem pendidikan bagi mahasiswa yang beragama Islam di peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah mahupun di peringkat universiti juga. Ini kerana subjek pendidikan Islam mempunyai hubungan rapat dengan konsep keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamati konsep Islam. Dengan cara tersebut, mahasiswa bukan sahaja lengkap dengan ilmu sains, matematik dan sebagainya, malah mereka juga akan dilengkapi dengan subjek pendidikan Islam yang akan menjadi rujukan mereka, terutama dalam menjadikan mereka sebagai hamba Allah yang bertakwa. Akhir sekali adalah kesan falsafah pendidikan kebangsaan kepada rohani mahasiswa. Antara kesan penekanan falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek rohani mahasiswa adalah dapat menyedarkan mahasiswa untuk bertanggungjawab terhadap tingkah laku dan tindakan sendiri. Hal ini demikian kerana kepribadian positif maupun negatif secara tidak langsung memberikan kesan dan contoh kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain. Oleh itu, penekanan dalam aspek rohani penting bagi membentuk mahasiswa yang bertanggungjawab terhadap kepribadian dan tingkah laku sendiri untuk dijaga dan dikawal supaya dapat menjadi contoh kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain serta kepada generasi yang akan datang. Seterusnya adalah penerapan pendidikan agama Islam memberikan kesan dalam membentuk kepribadian mahasiswa yang berilmu dan lengkap dari aspek rohani. Hal ini demikian kerana pendidikan Islam memberi fokus agar mahasiswa menjauhi perbuatan dosa di dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Menerusi pendidikan Islam, mahasiswa akan mempunyai keimanan yang tinggi lalu menterhemahkan keimanan mereka melalui perilaku yang beradab tinggi, bersopan santun, berilmu dan tidak melakukan perkara yang memudaratkan kepada semua orang serta menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah falsafah pendidikan kebangsaan memberikan kesan kepada mahasiswa dalam lebih berbakti dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana mahasiswa dapat menyedari dan mengakui bahawa wujudnya peraturan yang wajib ditaati dan dipatuhi di dalam fenomena dan alam semula jadi yang terdapat di dunia ini kerana ianya merupakan hasil ciptaan daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh daripada kesan tersebut, mahasiswa dapat lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan ajaran agama yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Di sini kita dapat lihat bahawa falsafah pendidikan kebangsaan merupakan program yang memberikan kesan besar dalam membentuk kesucian rohani seorang mahasiswa dalam melahirkan seseorang yang berakhlak mulia serta beradab tinggi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Amira akan membentangkan konsep pengaruh falsafah pendidikan kebangsaan dalam aspek intelek kepada mahasiswa. Terima kasih Puteri. Seterusnya saya pula akan menerangkan pengaruh falsafah melatih intelek mahasiswa yang berpengalaman dan berpengetahuan. Apa itu intelek? Intelek adalah kemampuan atau daya berfikir, memahami dan menganalisis. Dalam konteks FPK, intelek adalah unsur yang penting dalam menghasilkan mahasiswa yang menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis dan mengira serta meningkatkan, menyebarkan ilmu dan berfikiran secara kritis dan kreatif yang akan memanfaatkan diri dan orang lain. Intelek memberi banyak penekanan terhadap proses pembelajaran. Mencari ilmu penting bagi intelek mahasiswa kerana ia menjadikan mereka lebih matang dalam melakukan keputusan. Seterusnya, FPK dalam aspek intelek. Hasrat FPK adalah untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. Berlandaskan hasrat tersebut dapat dibahagikan kepada beberapa elemen dalam FPK. Yang pertama ialah pendidikan suatu usaha berterusan. Proses ini memerlukan tempoh masa yang panjang yang bermula dari pengetahuan asas di rumah sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Malah di tempat kerja, pendidikan masih dipraktikkan. Maka pendidikan sepanjang hayat mencerdaskan minda manusia. Kedua, intelek boleh dikaitkan dengan memperkembangkan potensi individu. Dengan adanya landasan pendidikan seperti kurikulum, potensi mahasiswa dapat ditonjolkan. Berbagai kemahiran dapat diterokai dari berbagai sudut. Secara tidak langsung, banyak ilmu dan pengetahuan yang diperoleh yang akan membantu dirinya berintelektual. Ketiga adalah membentuk rakyat yang berilmu pengetahuan.
Elemen ini menyarankan rakyat untuk membaca supaya menjadikan mereka itu mampu berfikiran kreatif. Ilmu pengetahuan, pengalaman ditambah dengan kemahiran dan daya berfikir adalah elemen-elemen yang berkait rapat yang akan melahirkan idea-idea yang bernas. Seterusnya, pengetahuan intelek mengikut perspektif Islam. Ilmu adalah milik Allah. Kita boleh memperolehinya melalui pelbagai cara. Khabar sadiq atau bahasa mudah ialah berita adalah salah satu saluran ilmu pengetahuan yang sangat diyakini berlandaskan sumber-sumber yang dipercayai seperti Al-Quran dan Hadis. Sumber yang sahih membentuk akal yang sihat yang dapat melahirkan pemikiran yang baik. Islamlah yang mula-mula mengajar umatnya membaca. Contohnya surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalimah bacalah itu sendiri menunjukkan betapa pentingnya mendapatkan ilmu pengetahuan yang akan menjadikan kedudukan intelek seseorang itu berada pada tahap yang cemerlang. Selain itu, Imam Al-Ghazali juga amat menitik beratkan konsep ilmu pengetahuan. Apa yang ditekankan oleh beliau ialah menuntut ilmu mestilah ikhlas dan jujur. Ia bukan untuk tujuan bermegah-megah tetapi untuk menjadikan diri lebih baik mengikut peraturan agama. Seterusnya, kesabaran ketika menimba ilmu. Setiap kesabaran dalam mencari ilmu akan memberi manfaat kepada penuntut ilmu. Yang terakhir adalah kesan etika kepada intelek mahasiswa. Pendedahan awal pendidikan telah ditempuh oleh mahasiswa, tidak mustahil ia memberi kesan positif kepada intelek mereka. Pertama adalah mahasiswa yang berintelek tinggi akan berusaha meningkatkan ilmu, kemahiran dan kepakaran yang ada khususnya dalam bidang yang diminati. Contohnya, pelajar tersebut lebih minat subjek sains, individu itu rasa yakin bahawa dirinya dapat mengembangkan lagi potensi ke peringkat yang lebih tinggi dengan mencuburi bidang tersebut. Oleh itu, pendidikan di peringkat awal sangat membantu hala tuju kehidupan mahasiswa. Seterusnya, mahasiswa akan mendekatkan diri dengan peluang yang ada. Hal ini adalah untuk meningkatkan mutu diri mereka. Contohnya, mereka akan merebut peluang untuk menjadi sebahagian daripada ahli persatuan. Penlibatan tersebut menjadikan mereka lebih mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran baru yang lebih kompetitif. Kesimpulannya, untuk melahirkan intelek yang mantap, perlu melalui proses mengenali, menghayati dan mengamalkan ilmu supaya minda manusia terus berfungsi yang akan membentuk generasi muda yang berintelektual yang mampu mewujudkan kebolehpasaran mahasiswa. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cadangan dan langkah-langkah penerapan falsafah pendidikan kebangsaan Jerry kepada mahasiswa. Ibu bapa dan guru antara peranan yang sangat signifikan dalam langkah-langkah penerapan falsafah pendidikan kebangsaan Jerry kepada mahasiswa. Ibu bapa mempunyai peranan yang sangat berat untuk dipikul dan dilaksanakan. Bagi melahirkan anak-anak yang berakhlak tinggi, ibu bapa memerlukan kesediaan dari pelbagai aspek. Ibu bapa juga hendaklah memberikan contoh moral dan akhlak yang baik agar anak juga akan memiliki akhlak yang baik. Seperti kata pepatah pernah mengatakan, bagaimana acuan begitu lakunya. Melalui tauladan dan sikap yang terpuji yang diperlihatkan oleh ibu dan bapa kepada anak-anak semenjak di awal usia dapat melahirkan mahasiswa yang mempunyai kepribadian yang baik dari segala segi, sekaligus dapat menjadi mahasiswa yang mahir dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Dalam aspek jasmani, asas pembinaan jasmani amat penting di era ini. Oleh itu, ibu dan bapa perlu melatih anak-anak berenang, memanah atau menembak dan menunggang kuda. Diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad jayyid bahawa Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu yang dalamnya tidak terdapat zikrullah, mengingat kepada Allah, merupakan perbuatan yang sia-sia seperti sedekah, kecuali 4 hal, iaitu sedekah suami isteri, berlatih memanah, melatih kuda dan mengajarkan renang. Oleh itu, ibu dan bapa hendaklah mendaftar anak-anak mereka ke kelas riadah cara Rasulullah kerana secara tidak langsung, riadah ini dapat melatih manusia menstabilkan emosi mereka dan seterusnya melahirkan mahasiswa yang seimbang dari sudut jasmani, rohani, emosi dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia perlulah memberikan insentif atau tajaan kepada mahasiswa yang mempunyai kemahiran dalam sesuatu bidang, terutamanya dalam aspek sukan negara. Hal ini berpeluang untuk melebarkan sayap di dalam sukan negara ke peringkat antarabangsa dan melahirkan lebih ramai atlet negara yang bermutu tinggi dan mampu mengharumkan nama negara.
Dalam aspek emosi pula, bagi membantu emosi yang stabil dalam kalangan mahasiswa, ibu dan bapa menjadi peranan yang sangat penting dalam pembentukan emosi anak. Ibu dan bapa bertanggungjawab dalam memberi kasih sayang kepada setiap anak. Antaranya ialah memberikan kecupan kepada anak. Kecupan adalah sunnah Nabi SAW sebagai tanda kasih dan ia memainkan peranan yang sangat positif dalam mengawal emosi dan jiwa. Bahkan anak-anak yang mendapat kasih sayang dan ciuman yang cukup daripada kedua ibu dan bapa akan membentuk sifat yang baik dan mampu menurunkan tekanan kepada anak-anak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, Rasulullah SAW melihat dan mencium Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu baginda. Lalu A'raq bin Habis berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 anak, namun aku tidak pernah mengucap salah seorang daripada mereka. Rasulullah SAW kemudian bersabda, siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Melalui hadis ini, kita dapat mengambil daripada kaca mata fiqh, iaitu mencium anak juga merupakan satu perbuatan sunnah baginda. Selain daripada itu, pihak universiti hendaklah mengambil berat tentang mental dan emosi mahasiswa dengan membantu mereka mengendalikan tekanan emosi supaya keadaan tidak memburuk dan melarat. Pihak universiti harus mengambil inisiatif dengan mengemukakan pendekatan baharu secara peer-to-peer untuk membantu memantau rakan mahasiswa melalui media sosial. Pihak kaunseling setiap universiti juga perlu menyediakan khidmat kaunseling kepada mahasiswa yang memerlukan, sama ada menggunakan media WhatsApp, telefon atau panggilan video mengikut keselesaan mahasiswa itu sendiri. Dalam aspek rohani, ibadah merupakan teras yang perlu ibu dan bapa titik beratkan kepada anak mereka seperti mengerjakan ibadah solat. Contohnya, melakukan solat berjemaah bersama anak-anak dan mengajar mereka tentang rukun-rukun solat agar dapat membentuk jiwa yang beragama serta membangunkan moral insan. Seiring dengan itu, penerapan adab dan nilai pada anak-anak perlu diasuh oleh ibu dan bapa seperti adab kepada jiran, adab kepada orang tua, adab pergaulan dan segala adab yang perlu diterapkan di kehidupan seharian manusia. Selain itu, pihak universiti hendaklah menganjurkan program keagamaan kepada mahasiswa seperti menganjurkan ceramah tentang akidah, ibadah, syariah dan akhlak. Hal ini supaya mahasiswa dapat penghayatan Islam atau al-tadayun dalam kehidupan dan sebagai asas pembangunan pelajar. Penghayatan Islam berfungsi mencorakkan kerohanian atau kejiwaan mahasiswa dalam kehidupannya sehari-hari. Akhir sekali, dari aspek intelek, ibu dan bapa berperanan sebagai guru di rumah juga sangat penting dalam membentuk perkembangan jasmani, rohani, emosi dan intelek seorang anak. Kedua ibu dan bapa memberi pengaruh yang sangat kuat kepada anak. Mewujudkan sifat tauhid kepada anak dengan mengenali Allah melalui alam semula jadi dan setiap kejadian ciptaan Allah. Selain daripada itu, pihak universiti juga perlu mengambil bahagian dalam mengasah daya intelek mahasiswa seperti menganjurkan forum atau seminar mengenai isu semasa dan masyarakat. Ini tidak hanya untuk meningkatkan kebolehan mahasiswa berfikir secara kritis dan menyuarakan hujah maupun idea dan pandangan mereka, tetapi ia juga boleh meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu semasa dan melontarkan penyelesaian. Kesimpulannya, konsep falsafah pendidikan kebangsaan sudah cukup lengkap bagi membangunkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Ini kerana kejayaan sesebuah institusi maupun sekolah dalam falsafah pendidikan kebangsaan adalah bergantung kepada institusi itu sendiri, budaya, aspek-aspek dan kepimpinan kurikulum dan juga disiplin. Pendidikan berperanan penting dalam menyahut cabaran yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan bagi melahirkan mahasiswa yang boleh menyumbang kembali kepada negara. Konsep ini perlulah dikekalkan, ditambah baik dan lebih sistematik seiring dengan tahap kemajuan masa kini bagi menyempurnakan sistem pendidikan di negara kita. Selain itu, faktor-faktor yang memainkan peranan penting dalam menjelaskan keperluan konsep Jerry dalam falsafah pendidikan kebangsaan bagi setiap mahasiswa. Ia diterapkan di kalangan mahasiswa di setiap peringkat sama ada di sekolah rendah, menengah maupun universiti untuk melihat keberkesanan konsep Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual pada mahasiswa. Sekian, terima kasih.